Baik, pendengar Ria 897, yang ini kisah daripada pendengar kita, datang daripada siapa nama kejap mana pula email saya ni. Okey, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Noni. Apa khabar Noni? Noni nak berkongsi pengalaman ini berkenaan dengan pembantu rumah saya. Bukan pasal dia buat salah, tidak. Tapi saya ni tinggal di tingkat 2 di kawasan Tampines. Dan rumah saya lah, saya tak nak sebut blok mana. Rumah saya ni di Tampines, betul-betul belakang tingkap dapur rumah saya, pernah ada kes wanita terjun diri dan mati di tempat kejadian. Pada waktu wanita tu terjun diri, pembantu rumah saya ni sedang berada dekat tingkap dapur dan sedang nak jemur pakaian. Belum lagi jemur tangan dia ni baru nak keluarkan gala tau. Tiba-tiba dari atas zoom jatuh depan mata pembantu rumah. Tapi dia tak perasan. Dia ingatkan yang jatuh tu adalah pakaian. Cuma dia kata dengar bunyi impak yang begitu kuat sangat. Pembantu rumah saya pun lalu menjenguk daripada tingkap. Alangkah terperanjatnya apabila pembantu rumah saya menjenguk, dia ternampak mayat orang yang terjun diri berkecai hancur betul-betul di bawah tingkap dapur rumah kami di Tampines. Jadi begini kisahnya. Setelah dia nampak, dia terus tercegat seketika dan tak boleh buat kerja. Semangatnya mula turun dan dia muram, tak boleh berfikir, seringkali termenung. Sampaikan saya ni meneguh. Pada mulanya saya ingatkan dia ada masalah, sebabnya dia tak pernah pun menunjukkan hal-hal macam yang disebutkan tadi. Saya tanya padanya, "Tuti, kenapa dengan kamu ni Tuti? Ya, ibu lihat kamu ni seringkali sedih-sedih." "Enggak ada apa-apa Bu, enggak ada apa-apa." Pendengar Misteri Jam 12. Begini, sebenarnya dekat belakang tu dah kecoh dah. Saya pun tanya pada pembantu rumah, "Tuti, kamu tahu enggak di belakang rumah tu ada orang mati terjun diri?" "Ya Bu, aku tahu," kata pembantu rumah. "Saya ni bertugas penuh masa dengan suami. Jadi pembantu rumah ni kerjanya adalah untuk membantu saya lah. Bantu bersihkan rumah, jaga ibu saya. Dan pada hari kejadian tu, ibu saya tidak tinggal bersama dengan saya. Ibu saya menetap di rumah adik saya untuk lebih kurang 2 minggu. Jadi pembantu rumah ni sedang lakukan kerja rumah, nak jemur baju, ternampak benda tu. Malam hari Kisi, bila saya dengan suami tengah tidur, saya dengar pembantu rumah Tuti, Tolong, jangan gangguin aku, tolong." Saya pergi ke bilik pembantu. Tuti, hei Tuti, kenapa dengan kamu ni?" Ibu, aku takut Ibu, tolong Ibu, tolong." "Kenapa dengan kamu ni? Ya, udah 2 hari kamu macam ni." Jadi pembantu pun beritahu, "Itu hari bila ada orang yang terjun, aku berada di tingkap dapur, di jendela dapur. Aku mau jemur pakaian. Lalu aku dengar ada benda jatuh. Aku lihat dari jendela, kelihatan di bawah blok rumah orang tu terjun dan meninggal. Mayatnya berkecai." "Jadi kamu lihat? Kamu nampak?" "Aku nampak Bu. Sekarang kemana saja aku lihat, kemana saja aku pandang, dia akan ada di sana Bu. Dalam tidurku juga dia hadir Bu. Aku takut Bu." Tuti jangan takut ya. Tuti istighfar. Nanti esok kita berubat ya." "Ya Bu, ya." Pendengar Misteri Jam 12. Saya terpaksa tidur bersama dengan pembantu rumah. Kesian saya melihat dia. Dia pun terlalu banyak membantu keluarga saya, Kisi. Nak tak nak saya tidur dengan pembantu rumah. Saya temankan dia. Memang benar, Kisi. Tengah baring dekat katil, dia cuba lelakkan mata, dia kejut. Ibu, tolong aku boleh enggak? Tolong aku tutup tingkap Bu. Dia ada di tingkap Bu." Kisi, bila saya dengar pembantu
pembantu rumah saya cakap macam tu walaupun saya tak nampak. Siapa yang tak meremang, Kisi? Saya bangun, menghampiri tingkap rumah, meremang, Kisi. Saya pun tariklah langsir dan kembali ke atas katil. Peringkat misteri jam 12. Bila berjumpa dengan pakar pada keesokan harinya, saya tidak bertugas, saya ambil cuti kecemasan, bawa pembantu rumah pergi berubat. Kata pakar ni, kemungkinan besar yang pembantu rumah saya terkena badi mayat. Badi mayat ni macam-macam cara boleh terkena. Ya, melihat pada mayat yang meninggal dunia, melihat pada mayat yang bunuh diri jatuh, dan bila mayat tu jatuh berkecai depan mata Tuti, ia tiba-tiba roh yang ada pada mayat tu mengganggu perasaan Tuti pada masa yang sama, sebab Tuti yang pertama jatuh, dia menjenguk, terus terkena pada dia. Dan perkara ini nak merawat memang senang, tapi ia memakan masa untuk kembalikan semangat pembantu rumah. Casey, hampir setiap malam nanti dia akan terpekik. Bila dia sedang nyenyak tidur, terpekik sekuat-kuatnya. Peringkat yang 897. Jadi, alhamdulillah, setelah berjumpa dengan pakar ni beberapa kali, beri air, dia cuba baca surah, mendoakan dan sebagainya, pembantu rumah saya kembali macam biasa, tetapi dia tetap takut. Kalau dia tengah duduk, nanti saya panggil Tuti, dia akan terperanjat, terpekik. Selalunya, kalau saya nak panggil dia, saya akan panggil dengan lembut. Kadang-kadang ni, biasa lagi sih, kita ni sebagai tuan rumah, nanti kalau rasa marah, kita akan, Tuti! Dia akan terperanjat. Saya sejak hari itu akan cuba bercakap baik-baik dengan dia, dan saya pun tak naklah menimbulkan keadaan yang tegang bersama dengan pembantu yang ternampak wanita mati akibat terjun diri dari tingkat atas. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik, pendengar misteri jam 12. Kisah berikut ini yang ingin dikongsi sama di Ria 897, entah benar ataupun tidak. Jangan mudah kita percaya, rancangan ini 100% hanya sekadar hiburan saja. Ini datang dari Liza, berkongsi peristiwa yang ringkas. Katanya, saya pernah balik agak lewat malam. Bila balik itu, saya sedang berjalan dekat kolong blok Casey. Saya dengar telapak kaki orang ikut dari belakang. Tapi bunyi telapak kaki ini bukan macam orang berjalan. Bunyinya seolah-olah macam orang sedang menyirit kaki. Saya pun toleh untuk tengok siapa dekat belakang ni. Jalan sirit-sirit, dalam hati irritating bunyi. Saya toleh belakang, tak ada orang pun di belakang saya. Bayangkan pendengar Ria 897. Lalu saya terhenti sejenak dan tertanya pada diri saya, siapa yang jalan dekat belakang tadi? Saya teruskan berjalan menuju ke arah lobi lift dekat rumah saya di kawasan Tampines. Waktu tu malam dah lewat malam sangat. Jadi bila saya berjalan, kemudian dengar lagi. Dengar bunyi telapak kaki yang disirit. Belum sempat saya toleh ke belakang, bulu tengkuk saya, Casey, meremang. Bila dah meremang, ia satu petanda ni. Saya pun takut. Jalan sampai dekat lift. Kebetulan sampai lift, pintu lift memang dekat bawah dah terbuka. Saya pun masuk dalam lift. Saya tekan tingkat 7 rumah saya. Pintu lift tertutup. Sepanjang perjalanan saya takut. Saya sandahkan badan saya pada timbuk lift. Lift pun sampai tingkat 8, saya keluar dari lift. Casey, bila saya jalan menuju ke arah rumah saya. Jadi keluar lift, saya jalan terus belok kanan. Saya kena lalu 4 pintu rumah baru sampai rumah saya. Pintu rumah pertama, kedua, ketiga, keempat baru sampai, kelima baru rumah beliau. Jadi katanya apabila sedang berjalan, bunyi telapak kaki itu masih kedengaran dekat belakang. Casey, ini bermakna benda, makhluk apa jua lah yang ada dekat bawah dah pun naik ke atas ikut saya sampai nak pulang ke rumah. Saya pernah dengar diceritakan dalam misteri jam 12. Kalau ada sesuatu yang kita rasakan ikut pulang ke rumah, kita jangan terus masuk rumah. Dia boleh masuk dalam rumah kita dan dia boleh duduk dalam rumah tak nak keluar. Bila saya teringat tentang kata-kata itu, saya terhenti
dalam hati, lagi 2 pintu rumah dah sampai rumahku. Kalau aku turun, mungkin aku pun kena ganggu. Sekarang macam mana? Jadi akhirnya saya berjalan menuju ke arah rumah saya. Telapak kaki itu tiba-tiba hilang, tak dapat dengar. Depan pintu, saya baca beberapa surah kisi. Tidak pernah saya lakukan. Saya berdiri depan pintu, baca surah, baca lagi surah, baca lagi. Kemudian saya keluarkan kunci, buka pintu. Dah buka pintu rumah, langkah kaki saya membaca lagi surah. Kemudian saya masuk dalam rumah, tutup pintu dengan harapan benda tu taklah ikut saya masuk ke dalam. Jadi oleh kerana dah terlampau takut, saya pun pergilah dekat sofa. Setelah buka sepatu ni, duduk dekat sofa. Kemudian saya cuba tenangkan diri. Sedang tenangkan diri, Casey, dekat luar koridor rumah saya dengar bunyi telapak kaki ke hulu ke hilir. Ini menandakan yang dia tak dapat masuk ke dalam rumah saya. Jadi benda tu dekat luar rumah, dia ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Dengar, Casey, sirik-sirik kaki. Selepas beberapa minit, dia hilang. Bunyi itu tidak lagi kedengaran. Barulah saya boleh mandi, siapkan diri, makan dan terus tidur. Peristiwa yang tak dapat dilupakan, Casey. Terima kasih. Dan juga selamat tengah malam. Itu dia pendengar Ria 897 bersama dengan saya, Casey, dalam Misteri Jam 12. Ini datang daripada Muhammad Fadli yang berkongsi peristiwa. Di sini katanya ini berlaku dekat rumah makcik saya di kawasan Teluk Belanga, Casey. Waktu tu saya ke sana sebab makcik saya masak sesuatu dan suruh saya datang rumahnya untuk ambil lauk lah. Jadi saya ni menunggang motosikal seorang diri. Rumah makcik Fadli ni bertempat di Teluk Belanga. Dan Fadli pula tinggal di Commonwealth, tidak jauh lah, agak dekat sedikit lah. Jadi makcik saya memang kalau dia masak sesuatu, nanti dia akan telefon lah, tanya, Fadli kau kat mana? Sebab makcik saya ni antara makcik yang paling saya rapat sangat-sangat. Dan saya memang suka makan masakan makcik saya. Kata Fadli, sebelum tu nak ucapkan hello pada makcik saya. Sempat kalau boleh Casey sebutkan, tapi ini kiriman email dah lama lah. Tak tahu makcik anda sedang mendengar ataupun tidak, katanya boleh cakap hello pada makcik saya, Ruby Supaat. Rubiah, maaf ya. Rubiah Supaat, nama makcik anda, yang katanya sayang dengan anda lah, dan macam anak sendiri, Jadi kalau dia masak lauk favourite saya, dia akan telefon. Jadi waktu tu saya baru balik kerja. Dalam perjalanan nak pulang ke rumah, jadi makcik saya telefon lah. Saya pun jawab panggilan. Kebetulan dekat traffic light tu saya jawab. Selalunya saya tak angkat telefon, Casey. Sampailah saya dah sampai Kolong Blok baru saya angkat. Tak tahulah kenapa malam tu tergerak hati, saya pun keluarkan handphone tu daripada poket saya. Hello, dan dia kata, Lee, ni datang rumah ni, ada lauk ni. Kau kat mana? Okey, datang sekarang. Tengah riding lah. Okey, dia lampu hijau. Saya pun letak balik handphone di dalam poket. Kemudian dari nak pergi, saya patah balik pergi rumah makcik di Teluk Belanga untuk ambil lauk yang dia masak. Wah, nanti sedap ni. Lauk favourite. Makcik saya kalau masak, Casey, asam pedasnya ikan duri meleleh ailiu, katanya Fadli. Awak ni buat saya meleleh ailiu. Jadi saya pun tunggang motosikal saya pergi blok makcik saya, blok ... di Teluk Belanga. Saya pun letak motosikal di bawah. Kemudian saya naik atas, yang mana makcik saya ni sedang siapkan lauk lah. Adik saudara saya ada dalam rumah, masih belum tidur lagi. Dia pun salam saya pun duduk. Kemudian sedang duduk ni, makcik saya suruh adik saudara saya, katanya, Aina, itu kat luar tu tuala angkat. Lupa pula aku nak angkat. Jadi adik saudara saya keluar pergi koridor rumah, dia angkat tuala, dia masuk balik dia kata, wah, Abang Fadli datang dengan girlfriend Kemudian, kau tak panggil kawan-kawan naik atas? Kata makcik saya lah, girlfriend? Kau seboleh je, kau datang seorang lah. Ya ke, datang seorang? Nak tengok kat bawah, dekat motor abang ada orang tengah duduk, perempuan duduk, datang, nak bedek lah, abang park kat bawah kan? Makcik saya cakap lagi, dah lah Fadli, dengan makcik pun kau nak malu-malu, Fadli.
Panggillah dia naik atas. Panggillah. Cik, saya seorang lah. Mana ada orang? Motor salah tak tengok. Adalah dekat bawah. Kemudian saya pun keluar. Adik saudara saya pun bawa saya keluar. Dia tunjuk, tu apa? Tu motor abang kan? Kisi, dekat motosikal saya memang benar ada orang tengah duduk. Saya nampak bahagian belakang tubuh saja, dengan rambutnya panjang sangat. Dalam hati saya, ni mesti budak-budak mana ni nak step naik motor aku. Kemudian, ada tak? Tapi itu bukan kawan saya datang seorang tau. Ni mestilah budak-budak bawah blok ni lah. Alamak, okey lah, tak apalah. Ambil lauk. Kemudian jalan, makcik saya tahan. Kata, Pak Ali nanti. Pak Ali, nanti sebelum naik motor, baca Al-Fatihah. Sebelum tu, baca 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tunggang motor ya. Ya cik, ya. Terima kasih cik Saya pun pergi dekat lift, kata Pak Ali, turun lift. Bulu rumah semakin meremang Kisi. Dalam hati ni, mungkin ada betul mak cikgu cakap. Jalan nak pergi motosikal dah mula baca Kisi. Al-Fatihah, baca surah 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tunggang motosikal. Hidupkan enjin motor. Vung, vung, vung. Makanan tu dah dimasukkan dalam kotak di belakang. Tunggang motosikal, saya terasa motosikal saya ni macam berat sedikit. Saya berhenti sekejap, dongak atas tengok makcik. Saya lambai-lambai dekat makcik. Makcik angkat tangan dua, kiri dengan kanan, tunjuk macam seolah-olah suruh saya baca doa. Toleh tengok atas. Cik, bye. Bye, cik. Pendengar ya, makcik saya dapat lihat tingkat atas angkat tangan dua-dua. Dan dia goyangkan tangan macam baca doa. Mungkin dia nampak sesuatu yang saya tak lihat. Tengah duduk dekat belakang motor. Selepas makcik saya buat tangan macam tu, meremang bulu rumah saya. Saya pun letak kaki kiri kanan. Belum lagi nak tunggang motor, saya baca lagi Al-Fatihah 3 kul. Dan saya cakap, dengan nama Allah, aku nak pulang dengan selamat. Tolong jangan naik motor aku. Saya angkat kaki, masuk gear, tekan minyak, bergerak. Tak rasa berat isi. Terima kasih. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman dari pendengar kita yang bernama Sharifah, berkongsi pengalaman beliau. Kiriman email dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Nama saya Sharifah dan saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Perlis. Dan katanya di sini, ini berkenaan dengan gambar Kisi. Dalam rumah, nenek dah pun meninggal dunia. Tetapi nampaknya kegiatan-kegiatan yang arwah nenek suka lakukan kadangkala masih lagi berlaku dalam rumah. Antaranya, nenek saya ni suka duduk dekat satu kerusi. Ini adalah kerusi rotan yang digunakan oleh nenek saya. Dia suka duduk di kerusi rotan tu. Pagi hari kadang-kadang dia duduk memandang ke arah tingkap luar rumah. Sampailah kadang-kadang ke petang dia duduk, malam nanti dia bangun tidur pun dia suka duduk dekat kerusi yang sama. Dan kerusi ni pula, kalau nenek duduk, dia akan menghasilkan bunyi rotan. Boleh kedengaran jelas dan kita kenal sangat-sangat kata Sharifah dengan bunyi rotan tu. Perkara yang lain, nenek saya juga ada satu radio kecil. Radio kecil ni adalah radio FM, yang mana ada butang untuk tukar-tukar saluran. Nanti kalau butang ni terlanggar sedikit, dia akan tertukar saluran yang lain. Jadi, ia adalah manual radio kata beliau ni. Radio yang manual, kena tolak-tolak cari frekuensi lah. Nanti kadang-kadang dengar, nenek saya nanti dia akan duduk
Dia akan ambil radio kecil tu, letak dekat tepi telinga, tangan jari tu dia akan tolak roda untuk tukar saluran. Nanti dia akan bunyi. Tukar-tukar saluran, tukar siaran ke stesen lain. Nanti bila dia dengar benda yang dia suka, dia berhenti kejap. Dengar. Nanti kalau dia suka lagu tu, dia akan menyanyi bersama. Kemudian lagu tak suka ataupun benda yang dia tak minat, dia tukar balik ke saluran yang lain. Begitulah. Bila nenek duduk dekat sofa, itu antara perkara yang dia laku. Kalau sekarang ni orang duduk dekat sofa, dekat kerusi, lazimnya orang bermain dengan handphone. Tengok macam-macam app yang ada dekat dalam. Nenek saya ni, dia bermain, arwah nenek saya bermain dengan radio, ataupun radio. Nenek dah meninggal dunia. Dalam rumah masih ada gangguan. Dipendekkan cerita, gangguan ini telah pun mendapat perhatian ahli keluarga, mendapatkan perhatian seorang kononnya pakar perubatan. Dia datang ke rumah, dia periksa sana sini. Dalam rumah ada 2 gambar besar. Dalam gambar tu ada gambar arwah nenek yang bergambar dengan kita. Itu antaranya adalah gambar hari raya. Kemudian pakar tu kata, mana tak datangnya si arwah datang rumah ni? Gambar dia digantung dekat dinding. Gambar-gambar orang dah meninggal ni jangan gantung-gantung. Bawa turun, simpan. Jadi dengar cakap pakar, bawa turun, simpan. Kemudian ada gambar-gambar album yang kita letakkan dalam frame, bingkai gambar yang kecil. Dia suruh ambil gambar-gambar tu, kalau boleh simpan. Letak dekat satu ruang dalam kotak ke, simpan. Jangan tunjukkan lagi. Tak boleh display kalau ada arwah dalam gambar tu. Jadi ibu dengan ayah ikut simpan gambar. Tapi ada satu gambar ni, Casey. Setiap kali kita simpan, nanti besok, lusa, gambar ni akan menjelma dekat atas meja, dekat atas kerusi, dekat mana-mana lah. Pertama sekali gambar ni mula muncul apabila ibu simpan gambar. Besok pagi gambar tu atas meja makan. Ni semalam aku simpan gambar ni, siapa yang bawa keluar gambar ni? Siapa bawa keluar ni? Ibu ambil gambar tu, masuk balik dalam kotak, tutup, tolak masuk bawah katil. Malam tu, bila tengah tonton TV, tengah ambil bantal dekat atas kerusi, tup, gambar jatuh. Siapa bawa keluar gambar ni? Aku dah simpan gambar ni banyak kali. Simpan lagi. Sampaikan dah beberapa kali gambar ni menjelma. Baru saya, kata Sharifah, dengan ahli keluarga yang lain tertanya-tanya, ini orang bawa keluar ke? Atau ada misteri di sebalik gambar ni? Memang benar, Kisi. Ambil gambar, satu gambar ni, letak, gambar ni akan keluar balik. Itu adalah gambar yang dimaksudkan, adalah gambar nenek saya sedang duduk dekat kerusi rotan, sedang pegang radio sambil menunduk ke bawah dan jari telunjuk sedang nak tukar saluran ataupun tukar siaran. Tapi tak nampak wajah nenek, dalam keadaan candid. Gambar tu keluar balik. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Ibu saya, ayah saya sampai katakan, sudah, awak ambil api, awak bakar gambar ni. Abang jangan kurang ajar Ini gambar mak saya. Saya takkan bakar gambar mak saya. Ini mesti ada orang keluarkan gambar ni. Malam-malam hari tengah tidur, anda bayangkan ahli keluarga semua sedang tidur. Tiba-tiba terdengar dengan jelas. Dengan jelas dalam bilik semua tengah tidur waktu malam. Anda bayangkan dekat luar rumah, di ruang tamu kedengaran. Abang dengar tak? Dengar bunyi radio arwah nenek. Seperti ada orang sedang bermain dan tukar-tukar saluran. Pendengar Ria 897 FM,
Sharifah kata saya pun dengar Casey. Ibu dengar, bapa saya dengar. Akhirnya ibu mengaku kalah. Sebenarnya ibu yang tak nak buang radio dengan kerusi dengan gambar. Jadi kerusi rotan milik arwah nenek, radio milik arwah nenek memang susah nak dipisahkan. Tapi tetap, kata pakar, apa jua milik arwah buang. Jangan simpan lagi. Terpaksa angkat kerusi rotan pada paginya, radio bawa pergi belakang rumah. Waktu tu bapa saya sedang bakar daun daripada pokok kelapa. Nak halau nyamuk, campak kerusi rotan kat situ dan campak radio kecil ini. Terbakar. Selepas kami bakar dua barang yang sering kali digunakan oleh arwah nenek, barulah keadaan rumah tu tenang. Kalau tidak, macam-macam gangguan berlaku. Kiriman daripada Nur Syafiq kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nur Syafiq. Saya nak berkongsi satu pengalaman. Yang ini berlaku apabila saya sedang menunggu bas yang terakhir. Dan saya dekat bus stop ni bersama dengan seorang makcik lah. Makcik ni duduk sebelah bahagian hujung perhentian bas. Saya duduk di ada side lah, katanya lagi bahagian sebelah hujung. Di bus stop tu ada 3 bahagian tempat duduk lah. Sebelah kiri, tengah dan sebelah kanan. Makcik ni duduk paling sebelah kanan bus stop, saya paling sebelah kiri. Dan tengah duduk ni, tengah tunggu bas. Kalau tak silap saya, itu adalah bas yang terakhir. Saya sedang bermain handphone. Makcik ni bangun, datang jalan dekat saya. Dia kata, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam cik. Dalam hati aku ni, apa ni makcik ni nak ni? Takut juga Kisi, seorang-seorang dekat bus stop. Kemudian minta maaf boleh makcik duduk sebelah tak? Oh boleh cik, silakan. Makcik ni kemudian tengok saya, kata minta maaf nak makcik tak sedar hati lah nak. Perempuan kat ujung tu seram makcik tengok, kata makcik ni pada saya. Saya pun sebenarnya macam malas tahu dan takut nak layan makcik ni. Takut-takut Kisi, tahu-tahu nanti dia buka story tu ke ni. Saya tak tengok ujung, saya tengok dia, saya senyum. Ya cik, tak apa cik duduk sini Makcik, saya mata masih memandang handphone, tapi saya sedang bercakap dengan dia. Makcik tunggu bas nombor berapa? Dia bercakap lah, bas nombor sama dengan saya yang sedang tunggu. Oh, saya pun nak naik bas yang sama. Jadi pendengar di Harapan 97, bila bas dah sampai, saya dengan makcik tu pun berdiri, kita tahan bas. Dan makcik ni masih pusing, toleh. Dan saya kasih makcik ni naik dululah, sebab dia takut sangat. Yang terperanjat apabila saya toleh, saya tengok dekat tempat duduk yang makcik sedang tenung dan katanya takut ada perempuan ni, menyeramkan. Tidak ada sesiapa pun yang saya nampak. Dan saya rasa curiga tau Kisi. Daripada saya macam malas nak layan, mungkin makcik ni saja nak takut-takutkan saya. Dah masuk dalam bas, dah tap EZ-Link saya. Makcik ni pun duduk bahagian depan, betul-betul dekat belakang pemandu bas. Saya pun tengok makcik ni, saya tanya, makcik minta maaf, tadi makcik cakap nampak perempuan kan? Ada lagi tak? Ada, tu nampak tengah duduk tu. Kau jangan tengok dia sangat. Saya pun tengok makcik ni lain macam, saya jenguk dekat luar. Baik-baik saya nak duduk belakang, saya duduk depan Kisi. Sepanjang perjalanan, terpaksa saya berbual dengan makcik ni. Makcik ni ajak chatting. Saya pun bercakap-cakap sampai dekat interchange dan kami pun pulang jalan berasingan. Tapi Kisi, saya yakin makcik tu bukan main-main Daripada duduk seorang, diri dia bangun, jalan ke tempat saya, katanya nak duduk dengan saya, boleh tak? Dia takut perempuan dekat ujung duduk sebelah dia tu seram sangat. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897. Jangan lupa untuk bersama dengan kami dalam rancangan Misteri Jam 12 #Jom MG12. Ingat, apa jua gambar yang anda nak kongsi, apa jua mungkin komen yang anda ingin berikan, kalau boleh anda hashtag kan, #Jom MG12. Jadi supaya senang saya mencari gambar-gambar yang anda kongsi dalam rancangan MG12. Pendengar Ria 897, Misteri Jam 12 sememangnya 100% hanya sekadar hiburan. Dan kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua. Entah benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya. Sekali lagi peringatan pada semua. Ini kiriman daripada Kak Salma
Kak Salma, mana ni? Ini dia, Kak Salma Jumari yang ingin saya bacakan pengalaman beliau, dan katanya saya pernah tinggal sebagai seorang anak angkat bersama dengan seorang nenek inilah. Waktu itu ibu bapa saya ni tidak berada di samping saya sejak saya kecil sampailah usia saya 18 tahun. Kedua-dua orang tua saya kedua-dua orang tua saya memang sedih sangat-sangat, tapi apa daya, inilah hakikatnya hidup, kadang-kadang penuh cabaran. Bayangkan kedua orang tua kepada Kak Salma pada waktu dia kecil dahulu berada di penjara kerana kesalahan dan berada di penjara untuk lebih kurang 20 tahun. Jadi Kak Salma sejak beliau usia 2 tahun ni telah pun dipelihara oleh seorang nenek, dan nenek ni adalah seorang tukang ubat, seorang bomo. Dia walaupun bomo, tukang ubat ni, dia tidak pernah abaikan tanggungjawab dia kepada Kak Salma. Kak Salma bukanlah nak cakap cerita tentang Kak Salma diganggu, bukan. Tetapi lebih kepada pengalaman Kak Salma duduk dalam rumah tu, macam-macam kes yang Kak Salma pernah nampak. Antara kes yang Kak Salma nak ceritakan kepada KC dalam rancangan Misteri Jam 12 ni adalah kes yang melibatkan pesakit-pesakit yang datang untuk dirawat, untuk dirawat oleh nenek, seorang nenek yang memelihara Kak Salma, yang Kak Salma panggil mak pada waktu itu. Dan KC, pengalaman ini Kak Salma nak ketengahkan. Kak Salma harap tidaklah ada yang tersinggung. Mungkin kalau yang terasa kisah ini tidak ada kena-mengena dengan anda, cuma apa yang Kak Salma boleh ingat, Kak Salma kongsilah dalam MJ12. Antara pesakit yang Kak Salma pernah nampak adalah pesakit yang dikatakan dibuat orang. Macam-macam kes. Ada yang Kak Salma pernah nampak depan mata, di mana mak Kak Salma pada waktu itulah merawat seorang pesakit wanita ni. Difahamkan dia dibuat orang. Waktu tu umur Kak Salma kalau tak silap baru 12 tahun. Sebenarnya kalau sebelum tu memanglah Kak Salma ni takut, tapi semakin usia meningkat semakin biasa. Dan pada usia 12 tahun ni pernah Kak Salma teringat dahulu seorang wanita ni dibuat orang, dan apabila mak Kak Salma ni mula merinjis-rinjis air dan melapikkan daun sirih dekat bahagian belakang sambil menepuk-nepuk belakang wanita yang dikatakan disihir, teruk sangat-sangat keadaannya. Wanita itu terbatuk-batuk. Okey, saya cuba lakonkan. Saya dah faham kisah Kak Salma ni agak panjang. Saya dah pendekkan, dan mungkin inilah situasi waktu Kak Salma menyaksikan, melihat sendiri dengan matanya kejadian di rumah mak angkat seorang bomo ataupun seorang perawat tukang ubat. Jadi saudara, seperti kata Kak Salma, mak lapikkan sirih di belakang tubuh belakang wanita yang sakit. Sirih tu dilekap-lekapkan, kemudian ditepuk-tepuk. Mak Kak Salma kata dia sedang membaca sesuatu, tapi saya tak faham apa yang dibacakan oleh mak. Tiba-tiba wanita itu, keluar kau. Pendengar dia, sebelum wanita tu muntah, wanita ni seolah-olah dalam keadaan kesakitan. Dia nak muntah, tapi sambil dia nak muntah tu, memaksa muntah tu keluar, dia cakap sesuatu dengan nada suara yang sakit. Katanya dia dalam keadaan kesakitan, tolonglah, tolong. Perit sangat-sangat katanya. Misal katalah, ketika mak Kak Salma pada waktu itu merawat wanita ini, tolong, sakit, abang sakit, bila Kak Salma ternampak, terperanjat Casey dan kasihan melihat wanita tersebut. Tahu-tahu Casey, baru wanita tu muntah ke semuanya dalam besin yang diletakkan depan wanita tersebut. Semua keluar. Itu muntah yang pertama. Setelah habis selesai proses lah, saya tak nak cerita lebih panjang, nanti ada yang tak boleh dengar, ada pula yang nak termuntah. Terperanjat Casey bila mak Kak Salma tunjukkan kepada dua orang yang ada dalam bilik itu. Nampak ni? Nampak?
Salma, sini. Mak panggil. Salma, waktu tu sedang berada di ruang tamu, sedang terjenguk-jenguk. Tengok ni, nampak tak? Ni jarum. Casey, jarum lebih besar daripada jarum yang orang gunakan untuk jahit pakaian. Lebih besar dari itu. Jarum tu, Casey, anda bayangkan pendengar Ria 897, berada dalam tubuh badan wanita tersebut. Kemudian wanita tu kata nak muntah lagi. Nek, saya nak muntah lagi, Nek. Nek, saya nak muntah lagi. Sakit, Nek. Nek, sakit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pendengar Ria, saya lihat wanita tu tersiksa batinnya. Nak muntah lagi katanya, tolonglah, Nek, sakit, Nek, sakit. Mak saya tak boleh buat apa-apa. Memang benda tu nak keluar akan tercucuk-cucuk kerungkung tekaknya. Tapi bagus kalau dia muntah, sihir yang dikenakan akan hilang, akan dihapuskan. Selagi dia tak muntah, kata mak, selagi itulah dia akan merana. Kesian Casey. Dia genggam tangan orang yang datang bersama dengan dia kuat sangat, sampai orang tu pun dapat rasakan kesakitan genggaman wanita yang disihir itu. Masya Allah, kejam sungguh perbuatan manusia. Ini adalah perbuatan manusia di dunia. Bila mereka mati, akhirat akan membalas segala perbuatan yang terkutuk ini. Wanita itu menjadi lemah setelah sesi rawatan. Sebenarnya Kak Salma ada banyak cerita. Yalah, mak angkat kakak kan seorang tukang ubat. Bila dia meninggal itulah saat paling sedih sangat. Tapi Alhamdulillah, tidak ada satu saka pun yang diturunkan kepada kakak. Sekarang ni kakak dah berumah tangga, dah ada anak pun. Tapi bila mengenang kenangan dahulu, memang tak dapat dilupakan. Terima kasih Casey. Dan juga selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya Casey, berjumpa dengan anda sekali lagi pada tengah malam ini. Apa kabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan yang baik, yang sihat, dan terima kasih kerana mendengar Misteri Jam 12. Saudara, malam ini ada beberapa kisah akan saya cuba bacakan untuk anda. Seperti yang anda tahu, pada sepanjang minggu ini, saya tidak bekerja waktu malam. Malah saya bekerja pada waktu petang, pukul 6 sampai 10 malam. Dan sebenarnya rancangan-rancangan pada waktu malam telah pun dinasihatkan untuk saya mengetengahkan rancangan encore. Saya akan cuba mungkin buat setengah-setengah, separuh-separuh kisah baru dan dicampurkan dengan encore. Kalau saya perlu rekod selama 2 jam, memang tidak bermaya. Tapi kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Ini adalah kisah yang baru saya nak bacakan kepada anda semua. Sekali lagi, rancangan Misteri Jam 12, 100% hanya satu hiburan. Jangan mudah anda percaya, jangan terlalu taksub dengan apa yang anda dengar di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12. Apa kabar semua pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Azhar, bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan. Satu ketika dahulu di kampung saya, ada satu pekerjaan yang mana pekerjaan ini dibayar. Tetapi tak semua orang berani untuk melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah menjaga kubur bagi mayat ataupun jasad yang baru ditanam. Adalah mereka yang dalam golongan orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu ketika mereka hidup, seperti kubu-kubu bomo dan guru-guru silat.
Memang ramai tidak tahu, Casey. Akan tetapi, kami ini dibayar. Bukan apa. Sebabnya bila guru-guru silat yang meninggal dunia ni pergi, ditanam jasadnya. Bila Tok Bomo, Makcik Bomo, Nenek Bomo, Pakcik Bomo ni meninggal dunia, ada yang akan pergi ke kubur mereka. Jadi dalam 7 hari 7 malam, kubur mereka ni sentiasa menjadi tumpuan mereka yang sedang mendahgakan ilmu. Kubur mereka akan menjadi tempat pemujaan. Jadi oleh kerana itu, saya ni dengan beberapa orang kawan mengambil kesempatan ini untuk menyediakan khidmat kami menjaga kubur-kubur berkenaan. Tak semua, Casey. Hanya kubur-kubur yang tertentu saja. Pendengar Ria 897 FM. Pengalaman saya menjaga lebih kurang pada waktu itu dalam 7 atau 8 kubur seingat saya. Banyak kisah peristiwa. Kalau jaga, paling sikit 2 orang. Kalau seorang saya takkan buat, tak berani. Paling ramai 4 orang, Casey. Jadi lebih ramai yang menjaga, duit tu lebih kurang lah. Tapi kalau nak duit lebih kurang orang, berani itu harus tingkatkan. Jaga 2 orang dengan jaga 4 orang, lebih berani jaga 4 orang. Apa yang terjadi, ini merupakan tapak tanah perkuburan yang baru saja dikebumikan. Kami ini akan ikut rombongan untuk menghantar jenazah dikebumikan, dan kami konon-kononnya adalah orang terakhir untuk pulang. Tapi tidak, sebab hal ini tidak boleh diberitahu pada sesiapa pun. Jadi kami akan bawa tilam. Kami akan dirikan kemah kecil kalau ada. Taruh kimbis. Ya, kimbis. Alas kimbis, taruh tilam lipat kecil. Itulah tempat kami. Nak mandi bergili-gili, nak ke tandas bergili-gili. Tak ada orang pun untuk 7 hari 7 malam boleh meninggalkan tapak tanah perkuburan berkenaan. Jadi pada satu malam, ini kubur, Casey. Seorang nenek 104 tahun dia meninggal dunia. Dia adalah seorang bomo yang sungguh handal sangat-sangat. Apa ni? Korang bawa makan kan? Aku lapar lah. Kita makan yelah. Engkau bentang tu. Tu. Kimbis tu letak sini sikit. Wah, hari ni menu apa ni? Malam pertama, saya dengan beberapa orang sahabat, kita duduk makan sambil tu berborak-borak. Lazimnya kita akan nampak nanti akan ada cahaya lampu, Casey. Adalah nanti orang datang bawa lampu suluh dari jauh. Nanti kalau dia perasan ada orang yang menjaga kubur ni, mereka akan berhenti berlalu pergi. Nanti datang orang lain. Tapi malam tu, ketika saya dengan teman-teman menjaga kubur makcik yang meninggal dunia 104 tahun, beliau adalah seorang tukang obat. Beliau juga dikenali sebagai Nenek Ian. Bunyinya macam Nenek Kebayan, Casey. Tak tahulah adakah Nenek Kebayan ataupun Nenek Ian. Nenek Ian ni, Casey, ilmu pendamping dia memang dahsyat. Bila dia nak dikebumikan, tanah susah nak terima. Jadi apa yang terjadi, malam tu bukan orang datang, Casey. Saya dengan kawan tengah duduk makan dengan bunyi cengkerik pada malam tersebut, tengah seronok berbual-bual, berborak-borak, bercakap-cakap. Sebab ini berlaku memang lama dahulu, sebelum wujudnya telefon bimbit yang canggih-canggih seperti sekarang ini. Tengah duduk bercakap, berbual dalam tapak tanah perkuburan dikelilingi dengan semak samun dan hutan. Saya dengan kawan-kawan semua dengar dengan jelas. Kau dengar tak? Jangan teguh, diam. Pertama kali kami disambut dengan bunyi suara sesuatu menangis. Seperti suara seorang perempuan. Casey, untuk 2-3 jam suara itu kedengaran,
Bukan berterusan tetapi sekali sekala. Kemudian suara tu dah lesap, dah hilang. Saya nak pergi ke tandas, Casey. Saya ingat lagi, minta seorang teman temankan saya. Jadi dia pun bangun, tinggal lagi dua, tengah duduk, dua lagi saya dengan seorang teman pergi mencari bahagian-bahagian sudut-sudut yang sesuai untuk saya buang air kecil. Sampai dekat satu sudut, saya pun buang air kecil. Peringkat misteri jam 12. Sedang saya buang air kecil, saya berdiri, saya toleh ke belakang berbual dengan kawan. Jadi sambil tu saya nampak dekat kawasan kubur, yang mana kubur tu yang harus saya jaga tu, teman saya tak perasan, Casey. Saya dengan seorang lagi teman nampak depan mata kami dengan begitu jelas, Casey. Casey bayangkan apa yang kita nampak, Casey. Anda bayangkan mendengar 897 FM. Saya nampak dekat atas kubur yang dah pun meninggal dunia, seperti ada tangan manusia yang keluar daripada tanah kubur. Tangan tu naik, dapat lihat dengan jelas. Saya dengan teman saya berbelah bagi nak patah balik ataupun tidak. Akhirnya kami kuatkan semangat dan mulalah gangguan-gangguan yang menakutkan yang pelik-pelik berlaku dalam rumah. Maaf, dalam tapak tanah perkuburan, yang mana setelah 7 hari 7 malam kami pulang ke rumah, gangguan itu ikut kami. Anda bayangkan, ikut kami sampai ke rumah, tapi tak semua. Saya tidak kena, sahabat saya satu terkena. Dekat tingkap bilik, beliau tengah baring dekat atas katil. Tiba-tiba dia dengar bunyi dekat tingkap bilik, seperti ada orang mengikik pada waktu malam. Bila teman saya toleh, katanya dia ternampak dekat tingkap seperti ada seseorang dengan wajah yang amat menyeramkan. Bayangkan pendengar 897 FM. Saya tetap buat kerja tu sampai 7-8 kali, Casey. Setiap kali buat, duit yang ditawarkan lumayan, Casey. Siapa nak kasih? Tapi sekarang ini, tak tahulah. Terima kasih. Dan selamat tengah malam kepada Casey dan pendengar 897 FM. Pendengar 897, kita bersama dengan pendengar kita pada malam ini. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hai, siapa tu? Kak Maya. Ya, apa khabar Kak Maya? Alhamdulillah. Ada pengalaman Kak Maya tentang apa ni? Silakan. Okey, pengalaman ni tahun ni, waktu tu bulan puasa, Casey. Selepas 5 hari berpuasa, pagi hari dah, Casey. Dalam jam, selalu Kak Maya hantar anak sekolah, dalam jam 6.30 pagi. Sebab dia masih datang dalam jam 6.35. Jadi jam 6.30 tu, hantar anak tolong bawa. Tengah tunggu lepas sekolahnya datang. Sekali anak Kak Maya ni, dia tengok ke atas pokok. Dia kata, Mama, tu burung, Mama. Dia dah tegur lah, Casey. Dia kata, Ma, burung ni black and white. Tapi dia punya banyak white ya. Mari kami dekat. Dan dia, apa yang tu baca, dia main. Dia tengok. Lepas tu dalam beberapa minit, rumah dah berdiri tau. Kak Maya cakap ini dah lain cerita ni. Masa dia punya bunyi dah lain. Bunyi dia ada berbunyi juga. Masa dia tegur tu bunyi dia. Habis Kak Maya cakap dengan Kak Maya, dan dia apa yang tahu baca sudahlah. Lepas tu bas sekolahnya dah tiba. Dia dah naik bas. Sekarang Kak Maya ni on the way balik. Nak naik lift ni. Dah lah naik lift, kecil lift. Dah masuk dalam lift, bulu rumah masih beremang juga ni. Tapi dalam hati baca apa yang tahu lah kan. Bila dah sampai dekat tingkat rumah Kak Maya tu, bila dah sampai ke rumah, buka pintu, dah baca semua lah, bersalam semua. Jadi Kak Maya masuk aja. Lepas tu kucing Kak Maya dah mengiau-ngiau. Kak Maya ingat dia nak makan. Selalu kalau dia mengiau, dia nak minta makan kan. Pergilah dapur, bagi dia makan. Lepas tu Kak Maya duduk sekejap, duduk tak dining table tu, duduk sekejap.
Tak sampai dalam berapa minit lagi sih. Kak Maya tu, pintu Kak Maya buka. Cuma lock pintu gate saja. Kak Maya dengar bunyi garau. Macam itu. 2 kali saya pergi. Kak Maya tulis je. Depan gate tapi tak ada orang. Tapi Kak Maya cakap Astaghfirullahalazim. Kak Maya bangun. Kak Maya azan nak tengok. Kiri kanan memang tak ada orang. So Kak Maya cakap lah, aku tak kacau kenapa nak kacau ni kan. Pergi balik terpaksa songga kan. Kak Maya cakap gitu. Lepas Kak Maya ambil air yang Yasin tu, Kak Maya spray lah. Tu 2 kali saja dia punya bunyi. Ada betul orang dia nak main-mainkan, mesti dia punya tapak kaki lari kan kiri. Ini bulan puasa tak kisi. Dalam kurang-kurang masa dalam 6.45. Waktu tu jam 6.45 pagi lah. Pada tahun ni juga kisi. Itulah satu kali yang berlaku lah. Waktu siang hari pada pagi lah. Nak berkongsi sama dengan kisi lah. Tapi so far Alhamdulillah lah. Itu dia ganggu banyak kisi. Terima kasih Kak Maya. Selamat pagi ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Maya. Terima kasih. Bagus. Kisah ringkas dan jelas daripada Kak Maya kita. 669-11897 dipersilakan.